Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat sinonim dengan umat Islam kerana ia bukan sebarangan bulan. Ia bulan di mana kita diwajibkan berpuasa, iaitu rukun Islam yang ketiga. Bila kita bercakap tentang puasa ni, seperti mana kita tahu, puasa adalah kita menahan diri daripada lapar dan dahaga dan juga menahan diri daripada terpengaruh oleh kita punya hawa nafsu. Okey, bila kita bercakap pasal puasa ni, kita ingat, oh, manusia je puasa. Tak, bukan manusia saja yang berpuasa. Nak tahu apa lagi yang berpuasa? Hari ni, ikut saya nak tunjukkan anda semua tentang haiwan-haiwan yang berpuasa selain manusia. Semua orang terkejut, haiwan-haiwan juga puasa. Jangan terkejut, sebab apa? Puasa ni Allah perintahkan kepada kita untuk berpuasa bukan sebab sahaja-saja. Sebab puasa ni ada hikmahnya. Jom kita tengok haiwan apa. Haiwan pertama yang kita sedang lawati sekarang adalah ular sawah. Kenapa saya nak cakap pasal ular sawah? Sebab bila bab makan-makan ni, memang sinonim lah, orang kita akan kaitkan dengan ular sawah. Sebab orang cakap, kau makan banyak macam ular sawah. Tapi tahukah anda, ular sawah, reptilia, termasuklah ular sawah ni, dia mempunyai tabiat berpuasa. Ya, anda semua tak salah dengar. Ular sawah ni, dia ada tabiat berpuasa. Macam mana diorang berpuasa? Menurut kajian dan pemerhatian daripada para saintis, ular sawah ni dia boleh menahan makan sehingga berbulan-bulan. Boleh masuk 5 hingga 6 bulan dia tahan dia punya makan dia. Sebab apa? Sebab ular sawah ni dia jenis ambush predator, pemangsa yang menyerang hendak. Kalau anda semua tengok saiz badan dia yang besar untuk serang hendak, dia kena stay satu tempat tu dalam jangka masa yang lama. Sebab kalau kita tengok ular sawah ni, kita tengok saiz badan dia sangat besar. Sebab ular saiz badan besar macam dia ni tak boleh nak kejar mangsanya. Cuba imagine dia bergerak untuk mengejar mangsanya. Perlahan, bukan? Kalau kita tengok sekarang ni pun, dia banyak masa berehat, duduk. Sebab kalau dia bergerak, sebab saiz badan itu besar, kalau dia bergerak perlahan. Memang dia bergerak perlahan lah. Jadi memang dia tak boleh nak kejar mangsa. So apa yang jadi, dia akan tunggu kalau ada mangsa yang tak bernasib baik, dia akan tangkap, dia akan makan. Selalunya bentuk ular sawah yang besar-besar macam ni, dia makanan dia adalah ayam, lembu dan apa-apa saja pemangsa bersaiz kecil dan sederhana, apa saja mangsa bersaiz kecil dan sederhana yang dia boleh jumpai dekat hutan tu lah. Tu akan menjadi makanan dia. Jadi bila dia dah dapat makanan tu, dia makan dan kemudian dia akan tunggu sehingga ada mangsa lain. Bila dia makan tu, dia akan tunggu stay situ. Kadang-kadang sehari, 2 hari, kadang-kadang berbulan-bulan dia tak dapat mangsa baru. Jangan ingat haiwan yang besar macam ular sawah ni, pemangsa yang besar, hari-hari dia dapat makan. Sebab apa? Dia pun bergantung kepada rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Allah tu Maha Pemberi rezeki. Mari kita tengok haiwan lain. Apa yang haiwan saya nak tunjukkan seterusnya? Tahukah anda haiwan apa yang ada dekat depan saya sekarang? Kalau siapa cakap buaya, almost betul. Actually yang di depan saya ni adalah jenis, boleh kata keluarga buaya lah, dipanggil sebagai caiman. Kalau nak tengok buaya, kita ada buaya kat sebelah ni. Ini adalah African dwarf crocodile ataupun buaya kerdil Afrika. Tapi hari ni yang saya nak cakap bukan mengenai buaya kerdil Afrika ni satu je lah, bukan dia seekor. Tapi saya nak cakap mengenai buaya keseluruhan. Sebab buaya ni, bila kita cakap pasal buaya,
bagi tanggapan penduduk Malaysia dan juga penduduk seluruh dunia lah, almost seluruh dunia, bila cakap pasal buaya je mesti negatif. Kalau keluar filem seramnya mesti buaya. Tapi tahukah anda, buaya pun dia mempunyai ciri-ciri berpuasa juga. Sebab buaya ni dia juga adalah reptilia. So basically reptilia, amphibia dan beberapa spesies mamalia ni dia ada satu ciri dipanggil sebagai estivasi. Estivasi atau estivation ni adalah satu proses di mana satu tempoh haiwan tersebut akan dormant akibat daripada persekitaran dan akibat kekurangan sumber untuk meneruskan hidup lah. Contoh macam buaya ni, apa jadi bila keadaan kekurangan makanan, bila dia tak jumpa makanan atau bila tiba-tiba perubahan musim jadi musim panas dan dia menjadi sukarlah untuk mencari makan, apa dia buat? Buaya ni yang specialnya dia mampu mengawal dia punya metabolisme badan dia. Bila dia mampu mengawal metabolisme badan dia, dia mampu untuk tahan lapar selama berbulan-bulan. Sama juga macam ular sawah ni. Cuma ular sawah tu lagi ekstrim 5-6 bulan dia boleh tahan makan. Buaya ni selama berbulan-bulan, berminggu-minggu dia tahan. Dia bergantung kepada sumber nutrien yang dia dapat daripada makanan sebelumnya. Apa dia buat? Kan yang sebelum-sebelum yang dia makan kan, dia store dekat dalam badan dia. Dia simpan dekat dalam badan dia. Okey, bila dia sampai satu keadaan dia tidak dapat mencari makan seperti biasa, jadi apa dia buat? Dia akan gunakan balik nutrien ataupun sumber makanan yang dia makan sebelum-sebelumnya, yang disimpan daripada makanan sebelum-sebelumnya. Dia akan guna untuk menampung sepanjang tempoh dia tak dapat cari makan itulah. Sebab buaya ni dia selalunya mencari makan dengan cara daripada dalam air dia akan berenang, tunggu bila nampak masa sesuai, dia akan tangkap, tarik masuk dalam air dan dia akan ada satu skill lah, kita panggil sebagai death roll. Dia golek dia punya mangsa tu sampai mangsa tu dah lemah baru dia makan. Dia bawa balik ke tempat dia baru dia makan. Tu cara buaya usually dia makan lah. Dan macam saya cakap tadi, kalau dia tak cukup makanan, dia terpaksa jugalah untuk habit macam kita, dia panggil berpuasa. Cuma dia tak adalah macam kita, macam berpuasa sahur, buka puasa macam tu. Dia akan tahan makan berminggu-minggu, berbulan-bulan. Jadi jangan kata buaya ni just bawa perkara negatif. Tak, ada juga benda yang kita belajar pasal buaya. Sebab apa? Ada sesuatu dekat dunia ni, kalau Allah ciptakan sesuatu mesti ada sebab dia. Samalah juga macam buaya ni. Ada sebab kenapa Allah ciptakan buaya. Kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang hayat. Tapi kenapa saya cakap pasal kasih ayah sedangkan kita nak bercakap pasal berpuasa? Sebab isunya hari ni ada kena mengena dengan haiwan yang ada dekat depan kita ni. Ini adalah hambuk penguin. Sejenis penguin ataupun sejenis burung yang tidak boleh terbang. Tapi penguin ni kenapa ada kaitan dengan puasa? Sebabnya saya nak ceritakan tentang pengorbanan penguin jantan. So penguin jantan ni selepas musim mengawan dan bertelur, penguin betina akan tinggalkan telur tersebut dengan penguin jantan dan penguin betina akan pergi cari makan. Tapi apa yang jadi dengan penguin jantan, selama 2 bulan penguin jantan tersebut akan duduk di situ dan menjaga telur tersebut dan tak pergi ke mana-mana. Dia akan stay dengan telur tersebut selama 2 bulan. Dia tak cari makan, dia tak pergi makan, dia tak pergi ke mana-mana. Dia berpuasa, bergantung pada lemak badan dia untuk menghasilkan tenaga selama 2 bulan. Dan selama 2 bulan tersebut, kalau berlaku musim sejuk, ribut salji, atau berlaku bencana alam apa semua, penguin jantan tu akan stay situ. Dia menjaga telur dia sebab dia tahu kalau dia bergerak, kalau apa-apa tadi kat dia, kalau dia tiada kat situ, kalau dia mati, anak tu juga turut akan mati. Sebab telur tu, survival telur tu bergantung kepada bapa dia. Kalau bapa dia survive selama 2 bulan tu,
penguin tersebut, anak penguin tersebut akan menetas dengan jayanya. Begitulah pengorbanan ayah penguin jantan tersebut. Bukan calang-calang. Habis tu dia akan hilang lebih kurang 1/3 daripada berat badan dia. Baru isteri dia datang habis 2 bulan tu, dia akan tinggalkan anak tu dekat isteri dia, baru dia boleh cari makan. Itulah sebab sedikit mengenai cerita berpuasanya penguin jantan. Kita boleh kata dia berpuasa lah. Penguin jantan ni dia berkorban untuk anak dia. Okey, tadi kita tengok ada beberapa haiwan yang memang secara biologikalnya berpuasa lah, macam buaya, ular. Dan sekarang ni kita ada satu lagi haiwan. Cuba anda semua tengok dekat sini. Ni haiwan yang tak asing lagi bagi kita. Ini adalah Malayan tiger ataupun harimau Melaya, ataupun dalam kita lebih senang panggil sebagai pak belang lah, atau harimau belang. So, kenapa kita nak cakap pasal harimau belang ni? Actually, buat pengetahuan anda semua, harimau belang ni seperti yang kita sedia maklum ni adalah pemangsa apex lah, kalau kita panggil, adalah pemangsa yang tertinggi dekat dalam rantaian makanan. Maksudnya dia yang akan buru haiwan-haiwan lain. So maksudnya dia yang paling tinggi dan tak ada haiwan lain lah yang makan dia selain daripada, yang mengancam dia selain daripada kita lah, manusia yang mengancam dia. Kalau dekat dalam hidupan dia memang tak ada haiwan lain yang mengancam dia. Tapi kenapa saya nak cakap pasal harimau sekarang ni? Sebab apa? Kalau kita tahu harimau dekat habitat asalnya, dia tidak hari-hari makan. Dia tak makan hari-hari. Sebab misalnya kata Malayan tiger ni, macam yang kita tengok ni, kalau dekat habitat dia, misalnya kata dalam sekali makan tu, sekali dia buru haiwan tu dalam masa seminggu, 2 minggu, dalam jangka masa tersebut, tak semestinya dia akan mendapat makanan lagi. So maksudnya possibly dalam seminggu 2 minggu tu dia tak jumpa makanan. Jadi dia terpaksalah menahan lapar dia. Begitulah konsep puasa kan, kita menahan lapar dan juga dahaga. Sebab harimau ni, misalnya kata macam harimau Malayan tiger ni, dia makanan ruji dia, maksudnya makanan sehari-harian dia adalah daging. Daging apa? Kalau yang kita ni adalah kalau kat zoo negara kita bagi makan daging lembu ataupun daging ayam lah. Tapi kalau yang liar punya, dia selalunya makanan favourite dia adalah daging babi hutan. So kali dia dapat daging babi hutan tu, tak sebenarnya esok dia akan jumpa babi hutan lain. Possibly dalam masa seminggu, 2 minggu barulah dia jumpa babi hutan yang lain lah untuk dia buat makanan. So kenapa pentingnya harimau ni? Mungkin orang cakap lah, harimau ni makan daging, dia bahaya, dia jahat. Harimau tak jahat. Dia ada fungsi dia kenapa dia memburu babi hutan. Sebab apa? Kalau tanpa adanya harimau, populasi babi hutan akan semakin banyak dan akan mengganggu benda-benda yang lain lah, akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Jadi pentingnya harimau ni dalam menjaga ekosistem kita. Seperti yang kita tahu, kalau kita umat Islam, kalau kita baca Quran, ada di dalam surah Al-Qamar ayat 49 menyatakan sesungguhnya Allah menciptakan alam semesta ni dengan masing-masing mempunyai tujuannya yang tersendiri. Jadi harimau ni ada sebab Allah ciptakan harimau. Yang di rumah tu, puasa ke tak puasa? Tengok tadi, haiwan kita pun berpuasa. Jadi kita sebagai manusia, sebagai umat Islam, kita mesti berpuasa. Kesimpulannya pada hari ini, ibadah puasa tu bukan saja-saja Allah turunkan ibadah kepada kita. Ada hikmah dia. Kalau ular sawah, buaya pun boleh puasa, ini kan pula kita manusia yang diberikan akal yang sihat, tubuh badan yang sihat. Jadi apa tunggu lagi? Berpuasalah. Mari kita kejar 30 hari komplit puasa. Tarawih pun jangan tinggal. Kita kejar Lailatul Qadar. So pada penonton di rumah, sepanjang bulan puasa ni, jangan tinggal puasa. Dan jangan lupa juga, pesanan saya, jangan lupa like dan subscribe video ini. Follow Zoo Negara Malaysia. So sekarang ni dah pukul berapa ya? Rasanya dah nak dekat waktu berbuka puasa. Saya pun nak ke bazar, nak pergi beli makanan. So selamat tinggal, jumpa lagi, bye.